Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya akan terangkan macam mana asas pembentukan candlestick, yang mana kalau sekiranya kita faham macam mana candlestick itu terbentuk, kita akan lebih senang lah untuk tengok chart dan kita akan lebih faham apa falsafah ataupun signifikan yang berada di belakang pembentukan candlestick tu. Macam kita boleh tahu macam mana sentimen pasaran, macam mana keadaan antara buyer dengan seller, apa yang berlaku di antara mereka. So secara tak langsung kita tahu sentimen hari tu adakah sentimen positif ataupun sentimen negatif hanya berdasarkan kepada candlestick. Okay? So kita boleh tahu sama ada tekanan jualan lebih banyak ataupun tekanan belian lebih banyak. Okay. So pertama sekali saya nak tunjukkan jenis-jenis candlestick yang ada dalam chart seperti mana yang kita tengok kat sini. Kalau kita tengok dekat apa ni chart, contohnya kita tengok chart Dufo. Okay. So kita tengok secara tak langsung, kita tengok chart, ada beberapa candlestick yang ditayangkan dalam chart tersebut. Okay. Untuk memudahkan saya buang dulu yang garisan-garisan ni, so boleh nampak lebih jelas lah. Okay, so kita buang indikator semua, kita buang dulu bagi dia nampak chart sahaja. Okay, so kalau tengok kat sini secara sepantas lalu kita boleh tengok ini adalah Marubozu, yang mana Marubozu ni senang dikenali dengan pembentuk dengan badan candle yang panjang, dan kalau ada sedikit toncik tu ataupun wick, dipanggil wick, WICK, itu masih lagi dikira Marubozu. Okey, kat sini pun Marubozu, ini pun Marubozu tapi merah ataupun bearish Marubozu, ini bullish Marubozu. Yang ni pun mini Marubozu, dia tak panjang sangat. Ini pun Marubozu mini ataupun kita panggil anak baby Marubozu lah macam tu. Yang ni pun Marubozu. Okay, yang ni adalah hammer ataupun hanging man. Dia bergantung kepada dekat mana kedudukan candlestick tu. Kalau sekiranya dalam fasa penurunan tiba-tiba ada keluar hammer, itu adalah hammer. Kalau macam chart sedang naik, tiba-tiba ada bentuk macam ni dekat sini, itu kita panggil hanging man. Okay? Kadang-kadang kalau macam kita baru-baru nak kenal candlestick ni, kita biasanya akan kalau kita tengok chart P-Trans, so kita tengok kat sini P-Trans, kalau kita nampak kat sini dia dalam fasa menaik, tiba-tiba ada satu bentuk macam hammer tapi dia dekat puncak. Kalau macam ni, ini adalah hanging man macam orang tergantung lah, tapi yang ni hanging man yang tak berapa hanging lah sebab ekor dia tak panjang sangat. Tapi ini adalah signifikan. Biasanya hanging man ni menunjukkan tanda-tanda kelemahan. So sebab dalam fasa menaik tiba-tiba keluar candle hanging man, ini menunjukkan bahawa seller dah start menguasai pasaran. So maksudnya harga dah turun sampai ke bawah, buyer try untuk push harga naik tapi harga still lagi turun ke bawah daripada harga buka. So itu adalah tanda-tanda bahawa pasaran sudah semakin melemah lah. So seller menguasai. Macam kita tengok tadi Dufo, kita tengok dekat sini, ini adalah hammer dalam fasa menurun, tiba-tiba ada keluar hammer. Ini menunjukkan bahawa sentimen sedang positif, maksudnya buyer menguasai pasaran sebab harga buka kat bawah, lepas tu dia turun sampai test yang lower, lepas tu dia naik balik melepasi harga buka. So menunjukkan bahawa buyer sedang menguasai pasaran. Kita kena confirmkan, kita confirm dengan volume lah. Kalau tengok volume tinggi, lepas tu candle pun cantik, itu memang confirm sentimen dah berubah lah. Kita boleh panggil ni adalah reversal candle lah. Okay, so kita tengok contoh-contoh candlestick secara asasnya. Pertama sekali kita tengok yang ini adalah Marubozu. Marubozu ni paling senang untuk kita kenal sebab dia ada badan yang solid. So ini adalah buka, ini adalah tutup. Okay, so untuk pembentukan Marubozu ni
dia ada dia punya untuk pembentukan Marubozu ni dia ada kita tengok dekat sini ada 4 kriteria dia sebelum sesuatu Marubozu terbentuk. Yang pertama sekali kita nak tengok open price, kita panggil sebagai O. Yang kedua close price, yang ketiga highest price dan yang keempat lowest price. So biasanya candlestick yang terbentuk ni kita panggil candlestick OCHL, open close high low ataupun open high close low. Okay. So macam mana sesebuah Marubozu boleh terbentuk? So biasanya bila harga buka dekat bawah kat sini sebagai contoh dan harga tutup dekat sini, manakala harga yang high dekat sini dan harga yang low pula berlaku dekat sini. Okey, kita tengok platform supaya boleh nampak lagi jelas. Okey, saya buka platform. Dari dalam platform kita boleh tengok counter mana yang membentuk Marubozu pada hari ini. So Marubozu ni actually dia terbentuk dari pagi sampailah market close. So dari pagi tu kita dah tengok di mana harga open. So bila harga close lebih tinggi daripada harga open, automatik dia akan membentuk Marubozu. Okey, sebagai contoh saya tunjuk counter Miko. Miko dia buka pada harga 0.895. Lepas tu dia meneruskan kenaikan dan ditutup pada 0.970. Okey, kalau dekat sini sekali imbas kita dah tahu ini adalah Marubozu. So hari ini terbentuk Marubozu pada counter Miko. Okey, supaya lebih jelas saya boleh buat satu lukisan. Okey, sebagai contoh Miko dia buka dekat sini. Dekat sini 0.895. So harga tutup adalah dekat sini 0.970. So kalau kita tengok bila harga buka, bila harga tutup lebih tinggi daripada harga buka, automatik dia membentuk satu Marubozu yang solid. Dia membentuk macam itulah. So ini adalah Marubozu yang solid. Dia solid ni maksudnya dia tak ada toncit dan tak ada echo lah kat bawah. Okey, itu salah satu contoh. Cuba kita lihat ada lagi tak counter-counter yang membentuk Marubozu pada hari ini. Biasanya sekali imbas pun kita dah tahu dah counter tu membentuk Marubozu. Okey, okey, sebagai contoh yang ni pula kita tengok BSL Corp. Dia buka dekat sini, dekat sini. Actually dia ada gap sikit lah. Lepas tu dia tutup dekat sini. So kalau kita tengok bila harga buka dia naik tinggi sampai ke sini, dia naik tinggi. So dia tutup kat sini. So kalau kita tengok dia membentuk Marubozu, ada toncit sikit kat atas macam tu. Ini macam contohnya kalau kita tengok dekat sini. Dia buka kat sini. Okay, paling senang saya tulis kat sini lah. Sini open, sini close, sini low, sini high. Macam BSL Corp tadi, dia open dekat sini, high dekat sini, close dekat sini, low dekat sini. So dia membentuk Marubozu ada toncit sikit. Yang ni membentuk Marubozu yang solid. Okey, yang ini pula macam mana dia terbentuk? Okey, kita cari kalau ada contoh daripada platform. Macam tadi saya nampak ada satu counter yang membentuk macam tu. HB ada toncit, Chrono, TRC, Comfort. Tengok one by one. Okey, Maxter. Kalau Maxter kita tengok
dia buka dekat sini. Dia buka dekat sini, lepas tu dia turun dan dia tutup dekat sini. So automatic dia membentuk Marubozu pada hari ni. Ni dia tutup kat sini, dia buka dekat sini, dan dia test support kat bawah. Okay. So kita tengok dia membentuk Marubozu, ada toncik kat bawah kat sini. Okay. So kalau kita tengok yang inilah, yang ini dia macam tu. Kalau kita tengok dia open, dia test kat bawah, dia naik balik, close, high, kat atas. Okay, so sekali imbas kita dah boleh tengok lah macam mana pembentukan Marubozu. Actually kalau Marubozu ni dia melambangkan sentimen positif yang tinggi lah, macam buyer menguasai pasaran. Macam ni, seller cuba jual, lepas tu buyer push balik naik. Macam ni, seller cuba push down tapi dia tak mampu push lagi down sebab buyer masih masuk, masih push harga ke atas. Yang ni obviously kita boleh nampak lah. Okay, so yang lain-lain macam yang ini kita boleh tengok seller cuba push, dah push sampai bawah, dia naik balik, lepas tu dia naik melebihi daripada ni. So maksudnya buyer masih menguasai. Macam ni, dia buka kat sini, seller push, buyer pun push balik sampai ke atas, seller push balik sampai sini balik. So macam dia ada keseimbangan antara buyer dengan seller tu sama, seimbang. Kalau macam ni, buka, seller push turun ke bawah, buyer push balik naik atas, maksudnya buyer lebih dominan lah, buyer menguasai. Yang ni obviously kita nampak seller menguasai lah. Macam ni, kalau ni kita panggil doji. Yang ni doji, ini pun doji. Okay, saya explain satu persatu lah. Yang ini Marubozu, yang ini pun Marubozu, tapi ada wick, W-I-C-K, wick, setelah W-I-C-K. Okay, yang ni kita panggil spinning top. Macam saya dah terangkan tadi lah. So dia macam ada keseimbangan antara buyer dengan seller, tapi buyer masih menguasai. Semua ni kategori dalam doji. Doji ni bahasa Jepun. Kalau bahasa Melayu dia adalah ketidaktentuan. So pasaran tak tentu sama ada buyer ataupun seller yang menguasai, especially yang inilah. Okay, kalau yang ini obviously kita boleh nampak buyer menguasai, yang ini kita boleh nampak seller menguasai. Yang ni kita panggil hammer, ataupun dia boleh jadi hanging man ataupun orang tergantung. Yang ni shooting star, ataupun boleh jadi inverted hammer. Dia bergantung kepada tempat kat mana dia terbentuk. Ini pun Marubozu jugalah. Okay, so kita tengok balik tadi. Okay, kita tengok chart, interactive chart. Kita buka satu. Okay, so bila kita dah buka interactive chart Maxter tadi, so kita confirm lah dia punya pembentukan Marubozu dan ada toncik kat bawah. Ini mengesahkanlah kita punya pembentukan candle dekat sini tadi memang samalah dengan yang terbentuk dekat chart pada real time tadi. Okay, so itu contoh pembentukan Marubozu. Kita tengok pula pembentukan counter candlestick yang lain. Okay. Bagi contoh kita tengok chrono. Okay. Hari ini chrono membentuk apa?
Okay, kita tengok dekat sini. Dia punya open pada 1.090 dekat sini. Ini dia punya open. Dia punya close, kita boleh nampak close dia kat sini. Dia dekat sini. Dia punya high kat sini. Dia punya low dia 1.060. Dia punya low kat sini. So open, close, low, high. So Chrono membentuk macam spinning top tapi ada ekor panjang kat bawah. So kita confirmkan dengan bila kita tengok Chrono, memang dia membentuk spinning top yang bearish lah. Body dia kat sini, lepas tu dia punya wick dia kat sini, satu kat atas, satu kat bawah. Okay. Kalau kita tengok Chrono, dia buka kat sini, tutup kat sini, turun sampai bawah sini, lepas tu naik paling atas sini. Okay. So dia secara ringkasnya open, close, low, high. Kita tengok O, H, C, L. So kat sini ni tu. So badan dia warna merah lah. Okay, kita cuba kita tengok counter lain pula. Cuba kita tengok kalau ada counter yang membentuk doji ataupun hammer macam ni, ataupun inverted hammer. Okay. Kalau AHB ni dia okay, kalau yang ni macam mana dia terbentuk? OCN cash. Harga open dia kat sini 0.750. So maksudnya dia open kat sini 0.750. Lepas dia open je harga naik. So sini open, sini high, paling tinggi lah dia naik. Okay. Lepas tu dia close dekat bawah ni 0.745. Lepas tu sini low. So open dengan close dekat je macam tu, dia membentuk badan macam tu. So dia naik paling tinggi, so dia turun balik. So dia membentuk macam spinning top. Okay, cuba kita tengok chart untuk confirmkan. So kita tengok chart, tengok OCN cash, tengok dia membentuk spinning top. Okay, spinning top ni kalau dekat sini kita tengok, okay, kalau spinning top ni kita tengok harga buka dekat sini 0.75, lepas tu harga turun, dia naik paling tinggi, dia turun, lepas tu dia naik balik sampai sini. So bila harga tutup di bawah harga buka, ini menunjukkan bahawa tekanan jualan melebihi belian. So kalau kita tengok sentimen negatif lah. Okay, so seller menguasai lah pada masa ni. Ini. So kemungkinan besar harga kemudian akan meneruskan penurunan. Tengok volume merah bermaksud banyak sell berbanding dengan buy. Okay, so kita tengok satu lagi counter. Kita tengok CAB. Apa yang CAB buat? Okay, kita tengok harga open dia adalah 1.06 kat sini. Bila dia open kat sini, terus dia lompat. Maksudnya sini high, new high. Lepas tu dia naik lagi sampai sini high. So kita boleh letakkan kat sini high, sini open. Lepas tu dia close pun kat sini juga. Dia punya low pun kat sini. So kita tengok high kat sini, open, close, high. Macam tu. Dia buka kat sini, dia naik, lepas tu dia naik balik, dia turun, lepas tu dia turun balik. So dia membentuk macam ni, dia membentuk, kita boleh panggil inverted hammer
doji ataupun shooting star doji. Okey, cuba kita confirmkan dengan chart CAB. Okey, kita tengok dekat sini dia membentuk inverted hammer doji. Kita tengok kat sini. So kalau macam ni, tengok harga buka dekat sini open, lepas tu buyer masuk, dia push harga tinggi. So bila harga dah sampai sini high, seller pun masuk, dia push balik harga turun ke bawah. So harga pun turun balik dan dia close kat sini. See, kalau dekat sini apa yang kita nampak, seller menguasai buyer lah, seller lebih ramai daripada buyer. So kita tengok sentiment negatif. So ini bermaksud jualan melebihi belian. So kalau tengok macam ni, sentimen negatif ni, kemungkinan harga boleh drop lagi. Okey, kita tengok kat sini volume belian lebih banyak daripada jualan, tapi dia tak membantu untuk tolak price naik ke atas. Ini menunjukkan bahawa seller lebih menguasai pasaran pada titik itulah. Okey, so sekarang kita tengok candlestick yang bearish, macam contoh yang saya tunjukkan tadi, CAB tadi. CAB tu dia salah satu contoh candlestick yang bearish lah. Dia berada dekat sini, shooting star doji. Okay, shooting star doji. Okay, contoh kalau kita tulis nama dia kat sini, nama dia adalah shooting star. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua kita panggil doji. Okey, so semua tu adalah doji. Sekarang kita tengok counter Evercoin. Okey, kalau tengok dekat sini Evercoin, dia buka pada 1.11, kemudian dia tutup pada 1.1, high 1.12 dan low 1.09. Okay, kita tengok macam mana dia membentuk candlestick. So kalau kita tengok dekat sini, buka pada 1.11, tutup dekat sini, sini open, sini close, sini high, sini low. So badan dia turun ke bawah. So bila harga tutup lebih rendah daripada harga buka, so dia akan membentuk badan merah lah macam ni. Okay, so kalau kita tengok dia membentuk macam ni, spinning top, bearish. Okay, so kita tengok dekat interactive chart Evercoin. Okay, kalau kita tengok dekat sini memang dia membentuk bearish lah. So sama dengan yang kita tengok dekat chart daily tadi. Okay, kita tengok counter lain. Kita cari yang bearish. Okay, contohnya macam KGB. Kita tengok kat sini. Kalau KGB ni kita tengok harga dia buka adalah dekat 0.675. Kita tengok 0.675 dia buka dekat sini. Sini open. Harga paling rendah kat sini ataupun kat sinilah, sama dengan harga tutup. So dia close dekat sini. So dekat sini harga close. High 0.675. High pun dekat sini juga. Dan low adalah dekat sini. So bila dia buka dekat sini, dia tutup dekat sini, so automatik kita boleh nampak dia membentuk satu marobozu merah dekat bawah macam tu. Okey, cuba kita tengok dekat
chart. Tengok KGB, tengok dekat chart. Okey. Sama tak? So kalau kita tengok, memang KGB ni dia sama dengan apa yang kita lukis dekat chart tadi lah. Okey. Okey, kita tengok apa falsafah di sebalik pembentukan Marubozu merah. Okey, biasanya bila harga buka dekat sini, so seller dah start jual. So dalam keadaan sekarang, kita tengok tak ada buyer, memang tak kuat. So seller memang menguasai pasaran lah, lebih banyak daripada buyer. So bila seller menguasai pasaran, dia start push harga tutup kat sini. So bila harga tutup di bawah daripada harga buka dan membentuk solid Marubozu, so maka kita boleh tengok sentimen pasaran pada masa ni adalah sentimen negatif, yang mana seller menguasai lebih banyak daripada buyer. So apa yang kita expect dengan volume jualan yang lebih tinggi, apa yang kita expect mungkin harga boleh start kat sini. Tak tahulah dia akan turun sampai mana, tapi biasanya harga akan mungkin dia gap down ke bawah macam tu, ataupun dia buka kat sini, dia buka kat bawah lah biasanya, kat bawah, sebab kita dah nampak tekanan jualan tu dah lebih tinggi. So kalau tengok, kalau ada dua candle macam ni, yang ni kita boleh tengok dipanggil bearish engulfing. Yang ni kalau kita nak belajar tentang candle pattern lah, candle pattern yang melibatkan dua candle. So sekarang ni saya ajar candle yang satu persatu lah. Kalau bearish engulfing ni adalah salah satu tanda market lemah dan seller menguasai pasaran. Okay, so kita tengok yang lain pula. Yang tadi tu yang ni lah, dia membentuk solid Marubozu, tapi Marubozu merah. Okey, Bitcoin ni positif. Okey, kita tengok ni Saudi. Kalau kita tengok Saudi, macam mana dia membentuk candle. Okay, kalau kita tengok harga buka dekat sini 0.5, harga buka dekat sini. So kita tulis kat sini open pada 0.5, high price 0.51, dekat sini high, ataupun dekat sini lah kita boleh tanda, low 0.485 dekat sini low. So dia punya close dekat sini. So apa yang kita nampak, open, push up ke atas, tu turun, dia turun dulu, lepas tu petang tu dia naik atas, lepas tu dia turun balik kat sini, dia tutup kat sini. So sekarang kalau kita tengok, dia membentuk doji. Kita tengok dia membentuk gravestone doji, macam batu nisan lah. Biasanya lambang salib ni kita ambil apa ni, orang Kristian punya batu nisan lah lebih kurang. Okey, untuk confirm kita tengok dia punya chart. Tengok Saudi. Okey, kalau kita tengok Saudi, memang dia betul-betul membentuk gravestone doji, ataupun doji batu nisan lah, doji batu nisan. So apa falsafah ataupun apa yang berlaku di sebalik doji ni? Okey, doji kalau dalam bahasa Melayu bermaksud tidak tentu ataupun ketidaktentuan. So kalau kita tengok dekat sini, ekor dekat bawah ni lebih panjang daripada ekor dekat atas.
So harga, okey, masa dia buka, seller push ke bawah. Okay, masa dia buka, terus seller push ke bawah. So seller dah start push, harga turun. So sebelah pagi tu harga dah start turun. So bila seller dah start push, ini seller, buyer masuk, buyer start push balik. So bila dah buyer dah start push, dia push sampai ke atas. Tapi tak kuat sebab dia sampai situ je. Yang ni lagi panjang lah berbanding dengan ni. And then bila buyer dah push, seller push balik. So dia tutup dekat sini. So bermaksud dalam keadaan macam ni kita boleh nampak seller dengan buyer dia almost hampir-hampir sama kuat lah. Tapi kalau kita tengok seller lebih sikit, dia lebih kuat sikit je berbanding dengan buyer dekat sini. So dalam keadaan ketidaktentuan ni harga boleh sama ada boleh naik ataupun boleh turun. Tapi kalau kita tengok dekat volume merah menandakan jualan melebihi belian. So dalam keadaan macam ni dia boleh turun lagi. Kita boleh expect bahawa dia akan turun lagi ke bawah. Okay. So kita tengok counter lain pula. Kita tengok K group. Okay, K group. Kalau K group ni macam mana kita expect dia membentuk candle dia? Okay, kita tengok dia buka kat mana. Dia buka pada 0.03 dekat sini. Ini open, harga tertinggi 0.35. Dia naik kat situ. Ini high. And then harga terendah 0.030 kat sini. Low. So maksudnya open dengan low adalah harga yang sama kat sini. And then dia close dekat 0.030 juga. So kita boleh expect dia buka, dia naik, turun balik, tutup kat situ. So dia membentuk doji shooting star doji ataupun inverted hammer. Okay, kita tengok dekat sini dia membentuk yang ini. Apa yang falsafah di sebalik shooting star hammer ni? Okay, kita tengok dekat sini K group. K group membentuk shooting star. Dia punya signifikan pembentukan shooting star ni adalah bila harga buka, seller buyer masuk, push harga sampai ke atas. So harga sampai ke sini. Bila harga dah naik, seller pun start jual. Bila seller jual, dia menekan harga supaya tak naik. So harga turun balik. So bila harga dah sampai sini, mungkin buyer ada lagi. So buyer cuba bertahan untuk supaya harga tak turun ke bawah, tapi disebabkan oleh tekanan jualan, harga tak boleh nak naik ke atas. So last kali dia membentuk macam tu je. Okay, dia membentuk shooting star doji. Okay. Shooting star doji ni memberitahu kita bahawa sentimen adalah negatif, yang mana seller menguasai pasaran, seller melebihi buyer. Kita confirmkan tengok dengan volume. Bila tengok volume merah ni menandakan bahawa seller lebih banyak daripada buyer lah. So kita boleh expect harga mungkin tak naik ke atas lah, mungkin harga boleh drop balik ke bawah macam tu lah. Okay. So okay, tengok yang lain. Kalau kita tengok Sedania ni dia pun merah juga. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Harga buka adalah 0.345. Dia buka kat sini open, dia tulis open. High price 0.345. High, yang ni lah, yang open ni lah yang high price ni. And then low price 0.30 dekat sini, low.
sini low. So kita tengok dia buka, dia turun, lepas tu ada naik sikit lah, dia turun sampai sini, dia naik balik, lepas tu dia turun balik sampai ke bawah, lepas tu bila nak tutup je dia tutup kat sini. So ini adalah low, sini adalah high, sini open, sini close. So kita tengok dia membentuk satu hammer ataupun kita boleh cakap hanging man ataupun hammer, dia bergantung kepada kedudukan dia. Okey. Nanti saya explain macam mana dia punya signifikan dia. Kita tengok counter Sedania. Okey, dia membentuk hanging man. Tengok di sini. Dia membentuk hammer lah kalau macam ni. Okey. Mana kita nak tahu sama ada dia tu hammer ke ataupun hanging man? Yang tu kita kena tengok dekat mana dia berlaku. Contohnya jika pasaran menurun, tiba-tiba ada candle macam ni, lepas tu dia naik. Ini kita panggil hammer. Hammer ni tak kisah sama ada dia merah ataupun dia hijau, itu tak kisah. Asalkan dia membentuk bentuk macam ni dan dia berada dekat bawah pada penurunan, contohnya dia turun, tiba-tiba ada satu bentuk kat sini, ada naik. Itu kita panggil hammer lah. Macam mana pula dengan hanging man? Okay. Hanging man ni dia di sebaliknya. Contoh, kalau pasaran sedang naik, tiba-tiba ada satu pembentukan candle macam tu, lepas tu dia turun. Ini kita panggil hanging man. Hanging man ni adalah orang yang tergantung lah, okay? Sama ada dia merah ataupun dia hijau, itu tak ada masalah. Yang penting kita nak tengok mana position dia berada. Kalau sekiranya dia berada dekat atas sebelum price drop balik, itu kita panggil hanging man. Hanging man ni menunjukkan sentimen negatif lah, sentimen negatif, yang mana kita boleh tengok dia seller lebih daripada buyer lah. So dia adalah salah satu reversal signal, menunjukkan bahawa pasaran daripada pasaran naik, dia nak turun ke bawah dah. Itu adalah signifikan hanging man. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah hammer, tetapi hammer ni adalah bearish, sebab dia merah. So bearish hammer. Bearish hammer ni signifikan dia, falsafah dia adalah, okay, bila harga buka, terus seller push harga down, seller push, harga pun turun ke bawah. Bila harga dah turun betul-betul ke bawah, buyer masuk, dia push balik harga naik atas, tapi harga tak dapat nak melepasi harga buka. So bila harga nak naik je, seller masih lagi menekan, seller masih tekan ke bawah. So harga tutup adalah di bawah daripada harga buka. Dalam keadaan macam ni, kita boleh tengok seller lebih banyak daripada buyer dan menguasai pasaran. So sentimen pasaran pada masa tu adalah negatif lah. So kalau kita nak confirmkan, kita tengok volume. Bila volume merah, ini menandakan bahawa jumlah jumlah sell lebih banyak daripada jumlah buy. Okey, macam tu je. So sekurang-kurangnya kita dah tahulah sedikit. So okey, kita tengok yang lain. Tengok lagi. Kita tengok kalau ada candle-candle yang menarik lagi. Okay, cuba kita tengok Vantage. Yang ni pun walaupun dia cuma 1-2 pergerakan je, tapi ini pun kita boleh kaji juga untuk pembelajaran lah. Okay, kita tengok harga buka. Open price 0.645 kat sini open. High price pun harga kat sini juga high. And then low dekat sini. And then close pun dekat sini. So open, high, low, close.
So kita boleh tengok dia membentuk marubozu dekat sini, marubozu merah lah. Okay, so kita confirmkan dengan chart. Okay, tadi kita tengok counter Pantash, kita type kat sini Pantash, P-A-T-A-C-H. Okay, dia membentuk marubozu yang warna merah. Okay, kalau kita tengok, kalau kita ada belajar tentang technical analysis, sekiranya kita nampak 1, 2 dan 3, ada 3 candle merah berturutan, ini kita panggil 3 black crow ataupun 3 gagak hitam. Kalau 3 gagak hitam ni menunjukkan sentimen tak bagus lah. So tapi dia belum membentuk 3, dia cuma baru ada 2. Tapi jangan tunggu yang ketiga lah, sebab ada possibility. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang ini bila candle marubozu solid macam ni, ini obviously menunjukkan bahawa seller lebih banyak daripada buyer, menunjukkan sentimen negatif. So kita confirmkan dengan volume. Volume merah menunjukkan memang sell lebih banyak daripada buy. So possibility harga buka mungkin boleh membentuk lagi satu candle merah juga. Sebab kita tengok sebelum ni pun pernah berlaku harga merah. Itu macam tu. 1, 2, 3. So kita kena tengok kalau ada macam reversal candle balik, baru kita boleh in balik. Contohnya dekat sini kita tengok ada satu hammer. So hammer ni adalah satu reversal yang agak kuat lah, yang agak kuat. Tapi make sure hammer tu adalah yang positif, yang bullish punya hammer macam ni. Macam ni. Kalau bearish punya hammer, bearish hammer menunjukkan sentimen lemah. Kalau bullish hammer menunjukkan sentimen yang agak kuat. Okay, so yang tadi kita tengok tadi Pantash tadi, dia membentuk marubozu tapi yang kecil lah, macam mini marubozu lah, separuh daripada tu. Okay, kita tengok yang lain pula. Bikun. Okay, Bikun ni dia membentuk doji. Okay, kita tengok Bikun harga buka berapa. Kita tengok harga buka adalah 0.305 dekat sini. Dia open dekat sini, higher dekat situ juga, harga yang sama, high kat situ, low 0.29 kat situ. So dia buka kat sini, close pun dia close kat atas, dia close kat sini. Dia buka dekat sini, dia turun bawah, lepas tu dia naik balik, dia tutup kat situ juga. So dia membentuk macam ni, T, membentuk huruf T. Yang ni kita panggil dragonfly doji. Kita tahu doji ni maksud dia tak tentu, ketidaktentuan. Tapi kalau dragonfly doji, ini menunjukkan sentimen yang agak positif. Agak positif lah, tak boleh nak cakap betul-betul positif, tapi dia agak positif. Okay, kita tengok Bikun Warren A. Okay, kita tengok Bikun Warren A. Okay, kalau macam ni biasanya kita tengok dekat sini, dia membentuk dragonfly doji. Falsafah yang berlaku di sebaliknya. Okey, falsafah dia. Okey, bila harga buka, seller terus drop harga, seller jual. Bila harga dah drop sampai bawah, buyer start masuk. So seller dah drop dah harga tu, tapi buyer start masuk balik. Bila buyer masuk, harga naik balik. Harga naik dan dia tutup pada harga buka. Bila dia tutup pada harga buka, kita boleh tengok dia seolah-olah buyer lebih kuat daripada seller. Tetapi sebenarnya buyer dengan seller hampir-hampir sama kuat. Hampir-hampir sama kuat lah. Sebab
bila buyer nak push harga naik tak boleh, sebab seller sedang push harga, so dia maintain dekat situ je, so harga tak boleh nak naik. Cuma buyer berjaya menaikkan balik ke harga buka je. So sebab tu dia adalah doji. Doji ni kita tidak tentuan. Nak cakap buyer menguasai pun belum betul-betul menguasai, tapi seller dah semakin lemah lah. Kalau kita tengok dekat sini, volume sell melebihi buy, tapi harga tak boleh nak naik disebabkan oleh tekanan jualan tu masih ada. Kita tengok kat situ. Okay, kalau kita tengok dekat sini yang ada 3 candle ni, 1, 2, 3, macam tu dia membentuk hitam. Lepas tu dia ada satu doji, tiba-tiba dia ada satu yang marubozu. Kalau gabungan 3 candle macam ni, dia ada nama lain dia. Yang ni kita panggil morning star. Yang ni nanti saya boleh ajarkan dalam asas candlestick part 2 lah, bahagian 2. Yang sekarang ni saya ajar asas candlestick yang satu candle. Semua satu candle. Kalau kita tengok yang saya ajar sekarang ni adalah satu candle. Tengok. Satu candle ni macam marubozu, doji, inverted hammer atau shooting star doji, dragonfly doji, gravestone doji, spinning top doji, marubozu hammer, shooting star, ataupun ini pun boleh jadi hanging man, ini pun boleh jadi inverted hammer, tengok pada kedudukan dia. Ini marubozu, tapi yang ni yang bullish. Kalau hijau semua bullish, kalau merah nama yang sama tapi bearish. So sekarang saya cuma tunjukkan single candle pattern, single candle pattern setiap satu candle. So nanti next class saya next video saya akan tunjukkan 2 candle ataupun 3 candle. Yang tu kita tengok yang triple ataupun 2 candle lah, macam gabungan antara 2 candle. Kita tengok kalau yang ni satu-satu, nanti next saya akan tunjukkan yang gabungan. Contohnya kalau tiba-tiba ada candle hijau macam ni, apa nama dia? Kalau ada candle hijau macam ni kat sebelah candle merah tu, apa nama dia? Kalau tiba-tiba ada merah, kalau ada doji kat situ, tiba-tiba ada pula hijau kat situ, itu apa nama dia? Ataupun kalau candle merah tiba-tiba hijau, bukan, kalau ada candle hijau kat sini, tiba-tiba ada candle merah pula keluar lepas tu, itu ada nama dia. Okey. So sekarang ni kita belajar yang satu-satu, nanti kita akan belajar yang 2 candle, lepas tu mungkin saya akan tambah yang 3 candle. Lepas kita dah selesai 2 dan 3 candle, baru saya akan tunjukkan chart pattern. Chart pattern ni dia lebih luas lah. Masa chart pattern tu kita boleh tengok secara overall pembentukan chart tu. Contohnya kita tengok macam ni, kalau dia membentuk macam tu, kita nampak macam, okay, kita cuba masukkan garisan. Kita nampak macam dia membentuk macam tu. Apa nama dia? Kalau dia membentuk macam ni, apa nama dia? Setiap satu tu ada nama-nama dia lah. So yang tu nanti next. Yang penting sekarang, bila kita dah faham asas kepada pembentukan setiap candle tu dan apa signifikan yang berlaku di sebalik pembentukan setiap candle tu, siapa yang menguasai pasaran pada masa tu, insyaAllah slowly kita akan lebih faham. Okay? Okay, sebagai contoh saya tengok yang lain pula. Macam ni pun ini membentuk marubozu, tapi marubozu merah. Okay, kita tengok KGB Warren A, dia buka pada 0.385. Okay, kita tengok kat sini 0.385, dia buka kat sini, dia naik, ini paling tinggi lah, high, open high, low dekat sini, low, lepas tu dia close dekat sini. So kita tengok dia membentuk, bila dia buka dia turun ke bawah, harga kena push. Mula-mula harga push naik ke atas, buyer naik, buyer push naik, seller push balik turun ke bawah, dia turun ke bawah, dia turun lagi ke bawah, buyer push lagi sikit, lepas tu dia close kat sini, tapi dia membentuk merah. So kalau kita tengok dekat sini, bearish maru,
Bozo. So kalau kita tengok memang sentimen dekat sini adalah negatif lah, kita tengok. So kita tengok interactive chart, KGB Warren A, KGB Warren A. Kat sini kita tengok sama dengan yang kita tunjukkan tadi. Okay, so saya tarik sikit lah, kita tarik dia naik ke atas supaya kita boleh nampak lebih jelas lah. Okay, saya besarkan sikit. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, harga buka, buyer push naik atas sikit je. Bila buyer baru je nak start push naik harga, seller pun masuk beramai-ramai push harga sampai ke bawah. So bila harga dah turun ke bawah, buyer dah tak berkuasa. Buyer try push sikit naik, tapi dia tak boleh nak push sangat dah. So harga pun mati kat sini. So, open kat sini, close kat sini, high kat sini, low kat sini. So dia membentuk bearish maru. Tengok volume sell lebih besar daripada buy. So ini adalah menunjukkan bahawa seller lebih banyak daripada buyer, menunjukkan sentimen negatif. Sentimen negatif ni seller menguasai lah. So apa yang kita expect? Kalau kita tengok secara generally, trend masih menurun. So kita boleh expect dia boleh turun lagi ke bawah lah, tapi kita tak tahu berapa banyak dia turun lah. Okay. Okay. So tu saya rasa macam kita dah almost cover lah kebanyakan daripada pattern-pattern, bukan pattern, kebanyakan daripada candlestick yang ada kat sini. So yang paling penting sekarang, apa yang kita nak tahu daripada daily chart ni yang kita tengok dekat platform, at least kita ada idea apabila harga buka, naik dan turun dan tutup, at least kita tahu end of the day, pada hari terakhir pada dagangan, kita tahu apa candle yang terbentuk. So secara tak langsung, kalau kita tengok contoh macam kita tengok macam Exter, kalau kita tengok macam ni, dari dia buka rendah turun ke bawah, lepas tu dia start naik. Sebelum candle tu dah habis terbentuk, kita dah dapat bayangkan dia actually masa ni buyer menguasai pasaran. So bila buyer menguasai pasaran, kita dah boleh expect bahawa tengok dia buka pada 0.325 kat sini. Lepas tu dia drop sekejap, buyer masuk, lepas tu buyer push harga sampai ke atas. So bila buyer menguasai pasaran, ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran tu adalah sentimen positif. So kita boleh tengok sentimen positif, maksudnya buyer menguasai, buyer lebih banyak daripada seller, dan kita boleh expect nanti buka next harga boleh naik. Kita tengok balik. Bila macam ni, apa yang kita expect, bila buyer menguasai pasaran, seller dah try push tapi buyer lagi kuat. Kita tengok dekat dia punya volume, kita tengok pada volume menunjukkan bahawa buy lebih banyak daripada sell. Ini volume yang agak kuat lah. So apa yang kita expect, mungkin harga boleh naik. Kita tengok trend dia pun masih lagi trend menaik lah. So saya harap melalui video ni at least anda boleh faham sedikit macam mana pembentukan candle-candle berdasarkan platform. Sebab kadang-kadang kita belajar candlestick tetapi kita tak relatekan dengan platform yang kita gunakan hari-hari. So kita tak ada idea dekat falsafah apa yang berlaku dekat belakang pembentukan candlestick. Okay, saya bagi satu last contoh lah. Kita tengok KYS. Dia buka kat sini, kita tengok open kat sini 0.510 buka, harga tertinggi dekat sini, harga terendah pun pada harga yang buka low, and then ditutup dekat sini close, open, high, turun, low, naik balik, close kat sini. So dia membentuk bullish
inverted hammer ataupun bullish, kita boleh cakap shooting star lah. Okay, kita confirmkan dengan interactive chart. Kita tengok AYS. Okay, kita tengok. Tapi mini lah, kecil lah. Tapi at least kita dah tahu. Kalau kita tengok platform, kita dah nampak dah dia membentuk macam ni. Tapi kalau tengok dari segi keseluruhannya, AYS ni dia sedang menurun lah, dia sedang menurun. Tapi kalau kita tengok pada garisan support dia ada support kat sini. Kalau bridge support ni, kalau dia tak rebound, dia akan meneruskan penurunan. Kalau tengok kat sini ada volume merah yang agak besar, ini menunjukkan bahawa terdapat satu jualan besar-besaran yang berlaku lah sebenarnya. Okay, so sampai situ sahaja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.